Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pekerja-pekerja yang rajin dan dirahmati sekalian. Okey, terima kasih kerana telah meluangkan masa yang kamu ada untuk membincangkan cara untuk overcome isu yang dihadapi oleh syarikat kita ni. Okey, saya Muhammad Akram bin Abdul Halim sebagai CEO syarikat pengeluar tayar getah. Okey, kat sini saya perkenalkan rakan-rakan yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Okey, yang pertama sekali kita ada Aras Zainuddin sebagai pengurus pentadbiran. Okey, Amirah Hazim sebagai pengurus sumber manusia. Akif Hafiz sebagai pengurus kewangan dan Alif Alif sebagai pengurus produk. Okey, isu yang dihadapi oleh syarikat kita ni sekarang ni kita sebagai pengeluar getah banyak dikaitkan dengan isu alam sekitar. Okay, so sebagai satu syarikat yang harmoni, saya minta pendapat atau ujar anda masing-masing bagaimana cara untuk overcome isu ni. Okey, kita boleh mulakan dengan siapa? Boleh mulakan? Saya akan mulakan dulu untuk berkongsi kesan-kesan daripada pelepasan asap kilang tersebut. Okey, terima kasih kepada Cik Akram. Nama saya Muhammad Alif. Saya akan berkongsikan kesan daripada pelepasan asap kilang ini. Banyak kesan negatif pada alam sekitar dan kehidupan yang berpunca daripada pelepasan asap kilang. Antaranya ialah kesan pada kesihatan manusia. Kesan utama cemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Selain itu, kesan kepada tumbuhan contohnya mengalami kerosakan nekrosis iaitu keguguran daun, klorosis, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantuk. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Kesan itu juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Di samping itu, kesan kepada haiwan iaitu haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran udara. Kesan seterusnya adalah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari.
Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Seperti itu, pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan dan akhir sekali akan menyebabkan hujan asid. Ianya berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Asid tersebut akan turun bersama dengan hujan dan menimpa kehidupan yang terdapat di dunia. Kesannya ia membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Tambahan pula, ia juga boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang serta tidak subur. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terusnya saya menjemput Encik Hafiz untuk memberikan langkah-langkah untuk mengatasi kesan daripada pelepasan asap tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ali. Seperti yang kita tahu, pembebasan asap kilang yang mengandungi gas-gas beracun seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan nitrogen oksida. Asap yang dikeluarkan juga berwarna hitam dan berjelaga yang boleh mencemarkan udara dan sekitarannya. Langkah yang saya boleh cadangkan adalah kita meninggikan serombong asap sehingga 30 meter ke atas dan meletakkan penapis asap. Kita boleh menggunakan pengasing elektrostatik, iaitu menggunakan daya elektrostatik untuk mengasingkan partikel udara. Yang kedua adalah kita menggunakan wet scrubber, iaitu alat yang paling ketara digunakan dalam industri besar dan kecil. Alat ini digunakan berdasarkan prinsip di mana satu aliran gas dihubungkan dengan cecair supaya bahan pencemar dapat larut dalam cecair. Langkah seterusnya kepada Azim. Encik Azim. Terima kasih kepada Encik Akif. Terima kasih. Nama saya Amirul Hazim. Saya ingin menjelaskan mengenai peranan syarikat dalam membendung permasalahan yang timbul ini disebabkan oleh pencemaran udara hasil dari pengoperasian serta produktiviti dari kilang kita. Seiring dengan peruntukan undang-undang di negara kita iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Untuk pengetahuan semua yang ada pada mesyuarat pada hari ini, pihak kerajaan iaitu Jabatan Alam Sekitar JAS telah menjalankan program pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Parameter yang diawasi adalah termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida yang telah kilang kita lepaskan di ruang udara selama ini. Selain itu, pihak kerajaan juga telah menjalankan program awas iaitu Area Watch and Sanction Inspection bagi penguatkuasaan ke atas segala pelepasan asap yang mungkin berbahaya jika dilepaskan oleh mana-mana industri perkilangan di Malaysia. Akhir sekali, program bersama melalui pengawasan udara antara Jabatan Alam Sekitar dan Unit Udara Polis Diraja Malaysia juga dijalankan bagi mengawal selia dan mengesan aktiviti pelepasan asap berlebihan dari kilang dan pembakaran terbuka. Perkara ini sememangnya akan menyebabkan pengoperasian dan produktiviti syarikat kita akan terjejas sekiranya syarikat kita tetap meneruskan pelepasan asap yang berbahaya serta menjejaskan kesihatan penduduk di sekitar kawasan kilang ini. Oleh yang demikian, syarikat kita perlu mengambil langkah yang pantas serta efisien di dalam mengelak dari dikenakan sekatan
perniagaan oleh kerajaan dengan menggunakan penapis asap kilang yang diiktiraf kerajaan Malaysia, serta syarikat kita juga perlu menggunakan bahan-bahan pembuatan produk yang mesra alam sekitar dan perlu menghentikan pembuatan produk menggunakan bahan yang terlarang. Ini kerana polisi syarikat kita perlu seiring dengan 3 jenis kelestarian yang perlu diterapkan. Bukan sahaja dari segi kelestarian alam sekitar, malah kelestarian sosial dan juga kelestarian ekonomi. Ketiga-tiga elemen ini perlu seimbang sekiranya syarikat kita mahu meneruskan produktiviti, mahu pengoperasian syarikat bertahan lama di dalam industri perkilangan yang mendapat keuntungan dalam masa yang sama, juga persekitaran alam sekitar, malah keselesaan sosial pekerja kilang dan masyarakat setempat tidak akan terjejas. Itu sahaja hujah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan kepada Encik Araj untuk menerangkan mengenai harapan. Ya, terima kasih kepada Encik Akram dan rakan-rakan saya yang saya hormati. Bersyukur kita kata rakyat hari kerana limpah punya dan inayah yang dapat kita masih lagi berada di dunia ini. Okey, bagi harapan saya, yang pertama ialah bagaimana harapan dan pendapat saya bagaimana cara untuk kita mengatasi ini. Harapan saya yang pertama adalah agar segala yang kita diperbincangkan ini dapat menjadi kenyataan dengan melaksanakannya mengikut langkah demi langkah. Yang kedua, harapan saya adalah supaya kita semua bertanggungjawab dan bersatu padu dalam menjayakan misi kita ini. Harapan saya yang terakhir juga adalah saya berharap agar syarikat kita menjadi penanda aras bagi syarikat yang lain agar dapat menjaga kelestarian alam sekitar supaya tidak memberi impak yang lebih buruk kepada ekosistem bumi. Itu saja daripada saya. Kita kembali kepada Encik Akram. Okey. Terima kasih kerana banyak meluangkan masa untuk pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Araj, Encik Amirul, Encik Alif dan Encik Akif. Okay, saya berharap kita akan dapat bertemu lagi dan banyak membincangkan tentang isu-isu yang boleh menaikkan kita punya syarikat sebagai kita syarikat perkilangan getah. Okey, sekian, terima kasih.